Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, ini Niaga Awani. Hari ini kita bakal menutup tirai tahun 2021. Tahun kedua kita berdepan pandemik COVID-19 yang membawa cerita suka dan duka buat seluruh rakyat Malaysia. Rutin normal kita berubah sama sekali. Ada yang hilang harta, hilang keluarga dan hilang orang tercinta. Meskipun pandemik COVID-19 masih melanda, kita belajar menerima dan hidup dengannya. Tahun 2021 seharusnya menjadi tahun pemulihan. Namun lumrah hidup insan, apa yang kita rancangkan tidak seagung ketentuan Tuhan. Musibah banjir yang melanda 8 buah negeri terutama di kawasan Lembah Kelang dan Selangor sejak 18 Disember lalu meninggalkan kesan besar kepada masyarakat dan negara. Ramai lagi penduduk yang ditimpa bencana ini dan terpaksa mengerah kudrat membersihkan kediaman dan kedai mereka dan bukan alang kepalang keperitannya. Cukup luar biasa. Sejak dari hari pertama, negara dihurung duka akibat bencana itu, pelbagai bantuan disalurkan bukan sahaja dalam bentuk barangan, bahkan tenaga, masa dan wang ringgit. Tanpa mengira status, latar belakang, bangsa atau agama, masing-masing dari pelbagai pelusuk negara menghulurkan bantuan ke ground zero. Semangat dan iltizam rakyat Malaysia menyerlahkan kekuatan masyarakat di akar umbi, kita jaga kita menjadi mantra yang terus menyala. Dan perniagaan kecil dan sederhana juga yang baru mahu bertatih selepas dihenyak ke bawah. Dek kerana pandemik, sekali lagi menelan ubat yang pahit. Banjir ini mengajar kita banyak benda, menilai banyak perkara dan soal kelemahan kita, soal kekuatan kita dan paling penting, adakah kita sudah lakukan yang terbaik untuk negara. Kita reset. Dalam Niaga Awani pagi ini, saya bawakan apa yang harus ada untuk kita bangkit kembali sebagai sebuah negara yang tidak akan pernah mengalah dengan cabaran dan musibah. Saya bawakan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School bersama saya pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Kita melihat kepada bencana ataupun cabaran berganda kalau kita sifatkan 2 tahun pasca pandemik disusuli dengan musibah banjir pada ketika ini. Ini nyata adalah cabaran berganda buat kita semua. Tumpuan kita adalah untuk memulihkan ekonomi dan wajib ada kesan berantai kepada rakyat. Itu paling penting sekali. Kalau kita melihat bajet 2022, kita ada RMK ke-12. Ini dirancang sebelum bencana dan juga musibah banjir melanda. Apa mungkin antara perkara pokok yang harus kita segera selesaikan memasuki tahun 2022 untuk menyelesaikan segala cabaran ini, Doktor? Ya, Najib, apabila disebut tentang cabaran berganda, sebenarnya cabarannya berganda-ganda lagi. Kalau kita lihat, ada banyak lagi perkara yang belum selesai di dalam tahun 2021 yang kita harus tangani sepenuhnya di dalam tahun 2022. Pertama, seperti yang Najib sebut, kita masih lagi dilanda pandemik krisis kesihatan jangkitan COVID-19 yang kita amat risau, seperti contoh 2 hari lepas dalam masa 1 hari berlaku jangkitan 1.6 juta kes seluruh dunia dalam masa 1 hari, dan kita masih lagi yang kata alhamdulillah lah menunjukkan penurunan dari segi jangkitan kes, dari segi kadar kematian, dan kes aktif pun terendah sejak bulan Mei. Namun kita bimbang juga apabila seluruh dunia mengalami peningkatan kes, kita tidak mahu negara kita mengalami situasi yang sama pada tahun hadapan. Dan betul lah kalau kita lihat tentang bencana banjir itu merupakan juga satu cabaran untuk kita tangani sebenarnya setiap tahun. Cuma tahun ini agak orang kata lebih serius kerana melibatkan banyak negeri, sekurang-kurangnya 8 negeri. Dan tapi kita tidak mahu lupakan juga bahawa selain penduduk yang dilanda banjir, mereka juga mengalami situasi yang mana masih lagi ramai yang tidak mendapat pekerjaan, lebih 700,000 gaji masih lagi tidak apa orang kata naik dan malahan turun daripada pada tahun lepas. Dan juga kalau kita nak menyebut tentang ekonomi, kita masih lagi dalam proses pemulihan. KDNK untuk tahun ini kemungkinan agak rendah dari segi pertumbuhan yang mungkin sekitar 2 hingga 3%. Dan apabila kita melihat apa yang kita harus lakukan pada tahun 2022 melalui bajet 2022 dan juga RMK 12, kita lihat bahawa tema bajet dan juga RMK lebih kepada kelestarian ataupun sustainability. Bagaimana kita dapat menjadi mampan berdaya saing, pada masa yang sama fundamental itu mesti kukuh. Dan disebabkan itu apabila saya melihat untuk tahun 2022 ini, walaupun kita masih orang kata
fighting fire lah, maknanya apa, menangani isu-isu semasa yang berlaku sepanjang tahun, tetapi pada masa yang sama orang kata fundamental ataupun platform ataupun base dia punya tapak itu mesti kukuh, dan inilah perlu dilakukan dari tahun 22 dan seterusnya dari segi pengukuhan sistem ekonomi kita, sistem perniagaan industri, sistem pekerjaan kita, dan sudah tentulah sektor kesihatan juga harus dikukuhkan untuk menjadikan kita bangsa dan negara yang lebih orang kata berdaya saing dan lebih orang kata mampan. Doktor, bukan itu sahaja, bukan sahaja soal pemulihan ekonomi yang kita mahu lakukan dan juga tumpukan, tetapi membina daya tahan itu kerana pandemik ini masih lagi belum berakhir. Kita lihat mungkin sebarang kejutan baharu dalam bentuk sekatan pergerakan akan sekali lagi menolak turun ekonomi kita. Banjir ini juga sebenarnya pada akhirnya ekonomi poket rakyat itu akan terus terjejas sekiranya kejutan ini terus berlaku. Adakah dasar kita pada ketika ini cukup memberi tumpuan kepada membina daya tahan ini, Doktor? Ya, memang kita lihat ekonomi kita terjejas teruk apabila banyak sektor ekonomi ditutup, kawalan pergerakan dihadkan kerana untuk membendung jangkitan, dan kita melihat pada suku tahun ketiga tahun ini, tahun lepas mengalami penurunan KDNK yang amat tinggi sekali. Dan apabila kita lihat walaupun ekonomi kita kembali dibuka, namun satu lagi isu yang menyebabkan kita tidak mampu pulih sepenuhnya dari segi gangguan pada rantaian bekalan global, dan kita tidak mahu pada masa yang sama kita mengalami situasi tidak cukup bekalan barangan menyebabkan harga barang meningkat, dan kemudian apabila kita menutup pada sektor ekonomi disebabkan pandemik kembali meningkat, maka ini akan menyebabkan proses pemulihan ekonomi, pendapatan rakyat, perniagaan dan sebagainya akan teruk terjejas, dan kita tidak akan dapat mencapai sasaran pertumbuhan KDNK yang lebih positif. Oleh itu, apabila kita melihat adakah dasar ketika pada ini sudah cukup memberi tumpuan kepada membina daya tahan, kalau kita rujuk kepada RMK 12 sebagai contoh, memang sepatutnya inilah masa dalam RMK 12 itu telah digariskan pelbagai inisiatif bantuan atau peruntukan sebenarnya untuk membangunkan infrastruktur daripada yang infrastruktur yang asas seperti air, elektrik, talian internet 5G kepada infrastruktur bangunan, kemudahan untuk perniagaan dan sebagainya, dan juga termasuk kalau kita lihat apabila kita melihat bahan makanan makin meningkat harganya, dasar agro makanan 2.0 yang telah dilancarkan baru ini sepatutnya akan lebih memberi peluang kepada kita untuk membina daya ketahanan. Oleh itu, dasar rancangan Malaysia semua telah ada. Yang penting pada tahun 2022 ini adalah memastikan semuanya dilaksanakan dengan telus dan memberikan impak yang seperti kita harapkan. Doktor, untuk memulihkan ekonomi kita perlu belanja. Kerajaan sekarang ini kalau kita melihat berdepan dengan tekanan besar sekali kerana mungkin tidak dapat mengutip hasil yang tinggi seperti sebelum pandemik COVID-19. Namun perlu berbelanja besar pada masa yang sama kerana fokus kerajaan adalah dasar fiskal yang mengembang pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat keseimbangan ini jika tidak dilaksanakan dengan betul akan membawa padah? Kerana berapa lama tempoh mungkin yang sesuai untuk kita lihat untuk kita laksanakan dasar fiskal yang mengembang seperti ini sebelum kerajaan harus segera kembali mengawal fiskal dan juga defisit? Ya, dasar fiskal mengembang ni dah lama kita alami sejak 1998 krisis Asia dulu sehingga sekarang, dan apabila kita lihat kadar keberhutangan kerajaan persekutuan berbanding KDNK walaupun semakin meningkat menghampiri 60%, tetapi sebenarnya kalau kita rujuk kepada laporan daripada International Monetary Fund ataupun IMF, bagi mereka kalau bawah lagi daripada 70% masih lagi okey. Dan kalau kita lihat negara-negara yang negara-negara maju yang mempunyai orang kata daya produktiviti yang tinggi seperti Singapura sebagai contoh, KDNK hutang kerajaan mereka berbanding KDNK sebenarnya 139%. Kita baru 60%. Ini bermakna ianya bukan bergantung kepada setakat berapa banyak peratusan yang tinggi ataupun berapa banyak hutang yang kita ada, tetapi jika kita sentiasa kekal produktif, berdaya saing, kita mampu orang kata menangani isu ni. Tapi kalau kita tidak produktif, kita tidak berdaya saing, dan walaupun kita punya hutang rendah ke apa, ia tetap akan memberi masalah sebab kita tidak mampu untuk membayar hutang. Oleh itu saya melihat pendekatan secara orang kata dua arah itu penting. Pertama,
boleh tak kita mengawal hutang kita mengurangkan fiskal defisit kita kepada tahap yang lebih minimum setiap tahun. Pada masa yang sama, boleh tak kita menjadi terus negara yang lebih produktif supaya jika berlaku situasi seperti ini, kita masih lagi mampu untuk melaksanakan dasar fiskal mengembang. Oleh itu saya melihat kita masih lagi orang kata berupaya untuk kekalkan dasar fiskal mengembang itu untuk beberapa tahun ini sebelum kita mula usahakan kepada fiskal defisit fiskal ada zero fiskal ataupun fiskal kosong. Doktor, reformasi struktur cukup penting kalau kita melihat untuk ekonomi Malaysia terus yang kerana berdepan dengan masalah pada ketika ini untuk kembali normal setidaknya. Mungkin seperti soal gaji juga. Ini adalah masalah struktur. Tenaga kerja yang digaji separa mahir, orang yang kerja di bawah tahap kepakaran mereka. Ini semua permasalahan struktur dan banyak lagi yang mungkin berlaku sebelum pandemik pun. Ini soal struktur ekonomi dan tidak boleh kita selesaikan satu malam ataupun 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Namun langkah pertama itu harus tepat dan juga mungkin semakan secara berkala itu harus dilakukan dan juga kita harus mampu mengubah laluan segera jika dasar yang kita laksanakan sebelum ini mungkin lari sedikit daripada sasaran. Adakah kemampuan dan juga kemahuan politik dan juga ekonomi itu cukup memberikan tumpuan kepada aspek ini? Ya, kemahuan politik itu amat penting. Kita lihat apa yang berlaku setahun dua ini, berlaku ketidakstabilan dari segi politik kerajaan bertukar ganti menyebabkan tidak ada orang kata komitmen yang serius untuk memastikan bahawa reformasi struktur ini dilakukan. Dan kita berharap pada tahun 2022 ini mungkin kita akan ada pilihan raya umum dan mungkin kita akan dapat kerajaan yang lebih stabil untuk 5 tahun akan datang dan pada masa itu mungkin reformasi struktur itu dapat dilakukan dengan lebih berkesan dan apabila ekonomi juga kembali mengembang pada tahun depan dan seterusnya maka ianya juga boleh dilakukan. Tetapi saya lihat kenapa ia tidak boleh diselesaikan dengan segera kerana ia memerlukan banyak kerjasama daripada semua pihak bukan sahaja daripada kerajaan, agensi, malahan majikan, malahan juga institusi pendidikan kerana kita nak pastikan bahawa tenaga kerja yang diperlukan oleh industri ini adalah mereka yang lebih orang kata berkemahiran tinggi dan mampu mengendalikan pelbagai mesin atau peralatan yang canggih dan barulah orang kata gaji itu dapat ditingkatkan. Namun semua ni dia tak boleh orang kata satu pihak saja melaksanakan inisiatif. Dia kena bersama-sama. Dan ini boleh dilakukan kalau ada komitmen daripada satu kerajaan yang orang kata stabil, yang mahu lakukan perubahan ini dengan lebih menyeluruh dan juga kerjasama daripada pihak swasta dan juga institusi pendidikan. Okey, Doktor, kita kembali tidak seketika. Selepas ini kita sambung lagi diskusi kita untuk melihat kepada cabaran berganda ini bagaimana untuk kita reset Malaysia bergerak kepada tahun 2022 dan seterusnya. Kembali selepas ini. Niaga Awani masih lagi membawakan tetamu kita Dr. Ahmad Razman yang bersedia pada ketika ini kita reset 2022. Doktor, kalau kita melihat sebelum ini kita mahu laksanakan dasar dan juga inisiatif yang kita rancang. Pertama sekali adalah kita melihat kepada sasaran dan juga objektif kita perlulah jelas dan juga tepat. Untuk kita menggariskan mungkin sasaran ini, ukuran kita itu perlu tepat. Contohnya, ukuran data untuk mengetahui siapa yang layak kita bantu. Formula seperti B40, M40, T20 dan kalanya kita mendengar B50 pun. Ini menyebabkan apa yang kita mahu laksanakan itu mungkin bersifat pukul rata. Ada yang mengatakan sebegitu. Mungkin tidak terperinci kepada golongan sasar. Adakah tahun 2022 penilaian kita harus melihat kepada data lebih tepat? Contohnya, gaji yang kita lihat adalah gaji individu berbanding melihat kepada gaji isi rumah, Doktor? Ya, saya setuju bahawa untuk 2022 ini kita mahu orang kata analisa data itu lebih tepat dan kita ada peluang. Kerana apa? Kalau kita lihat Jabatan Perangkat Malaysia sejak tahun 2 ni telah melaksanakan Panci 2020 dan 2021 pun dia terlewat sikit sebab pandemik ni, tetapi mereka dah selesai mengutip data sekarang ni dalam orang kata orang kata clean data ataupun membersihkan data permurnian data itu dan bayangkan ianya amat terperinci dan data ini kalau kita dapat
integrasikan dengan pelbagai agensi, dengan Kementerian Kewangan dan sebagainya, dan kita buat analisa dan kita akan dapat gambaran ataupun demografi yang lebih tepat. Kita akan lihat bahawa B40 di Kelantan tidak sama dengan B40 di Kuala Lumpur, dan kita tahu juga pendapatan isi rumah ni dia juga bergantung kepada jumlah anak, jumlah komitmen hutang dan sebagainya. Dan apabila kita dapat mengintegrasikan semua data ni, maka bantuan fokus, peruntukan, inisiatif dan sebagainya boleh diperincikan dengan lebih tepat dan tidak pukul rata. Sebab pukul rata ni kadang-kadang kita takut banyak berlaku ketirisan yang menyebabkan impak ataupun output tu tidak tercapai. Oleh itu, saya melihat tahun 2020 ni data mining ataupun data analitik ini adalah amat penting sekali untuk dilaksanakan, merangkumi pelbagai agensi kementerian, dan kita sudah ada sumber data tu daripada Jabatan Perangkaan. Oleh itu koordinasi dari satu pusat kerajaan persekutuan amat penting untuk melihat kepada isu-isu yang seperti ini yang lebih terperinci, bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Dr. Ahmad, saya nak membawa diskusi ini kepada soal gaji. Tidak ada cara mudahlah untuk kita bercakap soal gaji ini kerana ekonomi kita sedang mahu pulih. Kita mungkin masih lagi sibuk untuk menempatkan orang ramai dalam pasaran kerja. Namun jika kita tidak bincangkan, mungkin kita tidak tahu apa yang kita boleh lakukan. Formula demi formula mungkin kita mendengar tentang soal gaji ini. Gaji minimum, ada gaji bermaruah dan juga sebagainya. Namun realiti untuk rakyat itu seolah-olah berbeza sekali dengan angka yang kita sebut-sebut ini. Mungkin apa cabaran utama kita pada tahun 2022 dalam soal gaji, terutama soal gaji bermaruah ini ataupun living wage ini? Ya, betul. Apabila kita melihat gaji minimum sekarang 1,100 ke 1,200, 1,200 kalau di bandar besar, sebenarnya 1,200 tu lagi rendah daripada nilai ambang untuk isi rumah yang miskin. Dan disebabkan itu kita harus memastikan bahawa tumpuan utama pada tahun 2020 ini bagaimana kita dapat meningkatkan gaji minimum. Namun sudah tentu setengah perniagaan majikan akan merasakan ini membebankan mereka. Oleh itu kita tidak boleh kata pukul rata. Kita tak boleh kata satu negara kena naikkan gaji minimum secara serentak. Kita kena tengok dari peringkat negeri, peringkat daerah, malahan mereka industri. Mungkin syarikat-syarikat yang besar mereka mampu menggaji pekerja mereka dengan gaji lebih tinggi, bukannya perusahaan mikro, kecil, sederhana. Kerana kalau kita lihat banyak syarikat-syarikat besar mereka mendapat keuntungan berbilion, tetapi mereka seolah-olah masih lagi menggaji pekerja dengan harga yang amat minimum, ataupun mereka lebih selesa mengambil pekerja asing. Oleh itu kalau kita lihat perincian industri dan dengan data yang ada, kita boleh meletakkan gaji yang lebih sesuai, lebih tinggi daripada sebelum ini, dan gaji yang mampu menarik pekerja tempatan untuk bekerja di setengah industri yang sebelum ini mungkin mereka tak mahu kerana gaji yang rendah. Dan apabila kita melihat tentang situasi gaji ni, kita tahu bahawa tahun lepas gaji secara purata dah jatuh 9%, sekali ikut median 15.6%. Maka kalau kita nak cakap pasal kenaikan kali ni, ianya tidak harus orang kata naik setakat 3 atau 4%. Kita harus lihat juga dari segi kos sara hidup, sebab kita lihat CPI ataupun Consumer Price Index meningkat rasa 3.2% bulan lepas. Oleh itu apabila kita menyebut tentang peningkatan gaji, kita harus juga mengambil kira kenaikan inflasi ataupun CPI ini. Okey, Doktor, kalau kita melihat kepada ini adalah soal tentang PMKS kerana ini adalah tulang belakang ekonomi kita. Tanpa kita memberikan sokongan secukupnya kepada mereka, tidak mungkin mereka ini akan mampu pulih. Mungkin kalau kita melihat kepada kajian impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh MEDEC sendiri pada tahun 2021, sekitar 37,415 perniagaan gulung tika dengan 70% adalah mikro. Ini angka yang mungkin kalau kita lihat adalah besar. Mungkin bantuan sudah banyak diumumkan, namun ada yang mengatakan bahawa tidak tahu mahu ke mana untuk mendapatkan bantuan apa. Ini soal komunikasi lah. Bagaimana untuk kita melihat bahawa soal komunikasi ini adakah tidak cukup sampai kepada golongan sasar ini? Ya, kalau kita lihat tentang komunikasi, memang ada batasan lah dari segi pihak kementerian atau agensi mahu menyalurkan bantuan. Kadang-kadang mereka
mengharapkan mereka yang terjejas itu datang kepada agensi ataupun ke bank kewangan untuk meminta bantuan ataupun moratorium dan sebagainya. Namun kita faham kadang-kadang mereka yang bekerja sendiri, sebagai contoh perusahaan mikro ni, kadang-kadang pemahaman mereka apa orang kata tidak tahu agensi mana yang hendak dituju, dan juga kebanyakan mereka mungkin tidak berdaftar dengan, sebagai contoh, dengan LHDN ataupun dengan SSM, maka usaha untuk pergi mencari mereka, membantu mereka itu agak terjejas. Oleh itu saya melihat sebagai contoh dalam bajet 2022 ni ada usaha di bawah dalam pihak LHDN untuk mewujudkan yang dipanggil TIN ataupun Tax Identification Number, bermakna siapa saja yang bekerja ataupun berniaga ada nombor rujukan untuk pihak LHDN mengenal pasti mereka ni, supaya kalau berlaku isu-isu seperti ini mungkin boleh kata agensi kerajaan mencari, menghubungi, melihat kemampuan perniagaan tersebut. Sebab kalau dah ada nombor rujukan, mereka akan tahu berapa jumlah pendapatan dan sebagainya. Kalau makin masih merudum, maka boleh dipikirkan inisiatif yang sesuai untuk membantu mereka. Jadi saya lihat sebenarnya apa yang berlaku, banyak gurun tikar dan sebagainya, selain daripada komunikasi, selain itu kita sebenarnya agak sukar untuk mengesan siapa yang bermasalah dan seteruk mana masalah mereka itu, sebab kita tidak ada data yang secukupnya. Dan saya melihat sebagai contoh, kalau unit laksana dulu boleh bagi laporan secara terperinci kepada kementerian, maka saya lihat juga agensi-agensi yang sepatutnya membantu usahawan ini juga harus mempunyai data-data yang terperinci mengenai perniagaan di bawah kawal selia mereka, supaya apa jenis bantuan itu memang fokus untuk membantu mereka-mereka ini. Doktor, bagaimana kita melihat dianggarkan 50,000 PMKS kita di beberapa daerah di Selangor ini sebagai contoh terjejas banjir. Kita lihat adalah BNM mengumumkan mungkin 200 juta bantuan pinjaman mudah. Ada banyak lagi beberapa bantuan lain daripada agensi kerajaan, bank-bank juga menyediakan bantuan dan sebagainya. Ini adalah cabaran berganda sendiri buat PMKS kita, kerana kalau kita melihat adakah mereka mampu untuk survive dalam keadaan ini, dan juga kalau kita melihat adakah tempoh sokongan kita ini cukup untuk menampung keperluan mereka, bantuan kepada mereka. Mungkin berapa lama pada pandangan doktor sendiri tempoh munasabah untuk pemulihan PMKS kita pasca cabaran berganda ini? Ya, ini adalah cabaran yang besar. Mereka terjejas dengan teruk. Dahlah kedai hilang, peralatan musnah, adik saya punya syarikat habis, musnah semua peralatan tu. Pada sekarang ni, bila semua tu musnah, mereka mengambil masa untuk kembali berniaga. Pada masa yang sama, mereka masih lagi kena menghadapi yang kata beban bulanan untuk bayar hutang. Tetapi saya lihat kemudahan yang disediakan sekarang ialah untuk bagi hutang baru tanpa faedah dan juga moratorium. Namun, bayangkan kalau mereka diberi moratorium tanpa faedah pun, tapi selepas beberapa bulan mereka dah kena bayar balik, mereka kena bayar dua jenis hutang ni, hutang yang sedia ada dan hutang baru ni. Saya lihat ini boleh membebankan lagi mereka. So saya kalau bolehlah nak menyerulah, kalau bolehlah bank komersial yang ada pelanggan mereka yang terjejas dengan banjir ni, inilah masanya untuk lakukan CSR. Mungkin boleh hapuskan hutang peniaga-peniaga yang terjejas ni. Kalau tak boleh hapuskan keseluruhan hutang tu, sekurang-kurangnya dia punya faedah dia, ataupun berikan juga moratorium untuk hutang sedia ada. Sebab kita lihat bukan setakat kita nak kasih bantuan hutang baru. Kalau boleh hutang lama tu pun kita kena tengok ada tak ruang untuk menghapuskan hutang, sebab kita tahu bahawa bank masih lagi mencatatkan keuntungan 26 bilion tahun lepas, dan tahun ini pun saya jangkakan mereka masih lagi untung berbilion. Dan kalau kita lihat perusahaan mikro yang terjejas ni bukannya orang kata satu negara tapi tertumpu kepada beberapa negara tertentu. Mungkin itu yang saya lihat lebih penting, sebab kalau kita bagi bantuan setakat orang kata pinjaman baru, saya takut selepas moratorium, tempoh moratorium tu habis, selepas 4 bulan, selepas 6 bulan, kemudian mereka dibebani dah dengan nak bayar hutang yang baru ni dengan hutang sedia ada. Oleh itu yang saya haraplah ada ruang untuk bank komersial memberi orang kata pengurangan untuk hutang sedia ada ni, supaya sekurang-kurangnya apabila mereka dah kembali berniaga tu, mereka mampulah untuk orang kata pulih dengan lebih segera lah. Secara ringkasnya mungkin seminit lebih ini, doktor, untuk mangsa-mangsa banjir juga yang kita berikan tumpuan untuk mereka reset kembali, bangkit kembali. Tidak ada jalan mudah.
apa tumpuan yang harus kita berikan khususnya untuk kawasan-kawasan terjejas kerana mereka ini adalah kawasan-kawasan industri, ekonomi mereka terjejas teruk. Apa tumpuan utama untuk membangunkan mereka? Okey, saya menyambut baik bantuan daripada kerajaan telah memperuntukkan lebih 300 juta untuk membantu mereka yang terjejas ini, dan saya juga menyambut baik hasrat ataupun bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh bukan saja kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, NGO, badan-badan pertubuhan perniagaan dan sebagainya, dan itu juga daripada orang ramai serta pihak-pihak komuniti. Kebanyakannya bersifat orang kata short term, membantu mereka kembali pulih dengan cepat. Pada masa yang sama kita haraplah bahawa berlakunya inisiatif untuk memastikan ianya tidak berulang lagi. Pertama dari segi pembangunan infrastruktur tu, memastikan selepas ini kita mampu orang kata cut list banjir, sebab dalam RMK12 ada banyak peruntukan untuk membangunkan infrastruktur yang lebih orang kata berdaya saing ini, dan juga pada masa yang sama kita harus juga memikirkan mekanisme bagaimana apabila berlaku bencana seperti ini kita mempunyai orang kata tahap kesediaan itu bukan sahaja dari segi penyediaan peralatan, kelengkapan kenderaan, tetapi juga dari segi kewangan. Itu yang kita kena lihat, sebab banjir ni bukannya jarang berlaku, dia setiap tahun berlaku. Ya. Dan kalau boleh kita nak lihat, bantuan itu sentiasa ada untuk mereka yang memerlukannya. Okey, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Tidak ada jalan yang mudah untuk kita melihat semua cabaran berganda ini, namun kita sentiasa mendoakan, rakyat Malaysia mendoakan dan juga menghulurkan bantuan kepada bangsa-bangsa banjir, PMKS yang terjejas juga akibat banjir. Itu doa kita. Semoga kita bangkit 2022, kita reset bersama-sama. Sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.